Okey, kita dah kembali, kita nak berbincang tentang Teach for Malaysia. Kita nak cuba faham konsep ni kerana ya, ini cukup menarik ya. Mereka yang baru lulus universiti ya, mempunyai orang kata kelulusan yang bagus, kemudian kita panggil dia ya, bagi dia latihan dan membantu pelajar-pelajar di sekolah berprestasi rendah. Ini cukup menarik dan nak berbincang tentang isu ini bersama kita ya. Saya perkenalkan tetamu pilihan pendengar saya yang berbahagia, Datuk Asariah Mio Syahrudin, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan. Selamat datang, Datuk. Terima kasih. Dan juga bersama kita Saudara Zamir Zulkifli, pengasas bersama dan juga pengarah urusan Teach for Malaysia. Yang tadi sedang berbincangan dia cukup menarik ni. Tapi mungkin untuk Datuk kita mulakan sedikit secara ringkas ya, supaya penonton dapat memahami apakah sebenarnya yang nak dibuat bila kita cakap Teach for Malaysia ni. Okey. Pertamanya terima kasih Syahimi kerana menjemput saya dan Zamir untuk sama-sama berkongsi tentang apa itu Teach for Malaysia pada malam ini. Kalau kita lihat dalam konteks kualiti guru dan juga bagi memastikanlah ya, kita dapat membangunkan dan mengekalkan modal insan yang berkualiti, itu hasrat kita. Kita tahu bahawa peranan guru itu amat penting dalam mempengaruhi prestasi pelajar. Jadi kualiti guru memang tidak dapat dinafikan. Oleh itu kita sentiasa berusaha. Pelbagai inisiatif kita buat untuk mendapatkan calon-calon guru yang berkualiti, dan apabila kita dah dapat calon guru berkualiti, kita berikan latihan yang berkualiti untuk memastikan guru yang keluar tadi adalah guru yang berkualiti dan insya-Allah kekal berkualiti. Jadi baru-baru ini pun kita telah mengadakan lab bagi mencari lagi usaha bagaimana kita boleh tingkatkan prestasi ataupun kualiti guru-guru kita. Jadi salah satu daripada program yang kita cadangkan dan inisiatif yang kita juga telah cadangkan ialah untuk menarik calon-calon ataupun graduan yang mempunyai prestasi cemerlang untuk menyertai program Teach for Malaysia ini. Jadi memang kita sasarkan ini adalah program untuk mereka yang mempunyai prestasi yang baik untuk menyertai, kita katakan, satu misi lah ya, bagi membantu para pelajar khususnya di sekolah-sekolah yang berkeperluan tinggi ya. Jadi maknanya sekarang orang selalu nak mengajar pelajar-pelajar yang bijak kan. Jadi kan budak-budak pandai seronok kalau mengajar dia kan. Jadi nak tanya kepada saudara Zamir, kita ambil orang yang muda yang pendidikan dia antara yang terbaik ya. Kemudian suruh dia mengajar di sekolah yang mempunyai prestasi rendah. Apa yang membuatkan dia ni hebat, dia punya pendidikan, dia punya kelulusan dia, kenapa dia kena pergi mengajar di sekolah berprestasi rendah sedangkan dia boleh memulakan kerjanya sebagai merchant banker yang hebat dan sebagainya. Itu nak memahami apakah tarikannya tu ya. Salam bagus Encik Suhaimi. Dan pada filosofi Teach for Malaysia ni adalah yang kita percaya bahawa latar belakang seorang murid atau seorang pelajar tidak haruslah menjadi tujuan untuk dia punya kehidupan masa depan dia. Jadi bakat-bakat yang kami cari ni memang percaya bahawa mereka boleh mengubah tu sebagai cikgu yang bercemerlang. Dan latihan yang kami berikan ni khususnya terhadap ciri-ciri kepimpinan mereka. Dan mereka ni lah memang datang daripada universiti yang terunggul di seluruh dunia, contohnya daripada Cambridge, Harvard. Kami dah dapat peserta itu di Teach for Malaysia. Menarik. Daripada UiTM pun, UM pun dah dapat peserta juga. Dan mereka cakap kenapa tak menjadi banker ataupun lawyer yang tinggi tu, sebab mereka mahu menolong dulu society lebih dahulu daripada terus bekerja. Ini nak tanya, jadi dia pun dibayar gaji yang setimpal dengan kan? Ini nak faham. Okey, kita telah iklankan dan melalui satu saringan yang amat stringent lah ya. Kita telah dapat mengenal pasti calon-calon ini dan mereka ini sebelum ditempatkan di sekolah pada Januari 2012 ini, mereka akan mengikuti satu bentuk latihan di Institut Aminuddin Baki Kementerian Pelajaran. Kemudian mereka akan mengikuti satu bentuk latihan semasa mereka berada di sekolah itu. Kita katakan latihan perguruan berasaskan sekolah.
yang mana pada akhirnya mereka akan, kalau berjaya, akan dianugerahkan dengan diploma perguruan. Ini untuk melayakkan mereka menjadi guru. Jadi apakah ini saya nak berjumpa dengan kata dah dapat 50 kan? Dah targetnya 370 lah. Akhirnya. Jadi mungkin Datuk dan juga saudara Zami boleh ceritakan, kerana ini menarik, kerana ini adalah orang yang mempunyai, kerana kadang-kadang orang kata tidak semestinya kita mempunyai kecemerlangan dalam ilmu, CJ kita bagus, kita akan menjadi guru yang baik. Tetapi apabila orang tu berkeinginan untuk menjadi cikgu dengan latar belakang pendidikan yang bagus, itu yang sebenarnya kita nak kan? Sebelum saya serahkan pada Zami, tapi sebenarnya ini yang penting. Kalau ada keinginan untuk menjadi seorang guru tu, maka adalah mudah. Seperti yang saya katakan, ini adalah satu program untuk kita cuba mendapatkan calon-calon yang mempunyai kelulusan akademik yang baik, kemudian mempunyai minat untuk berbakti sebenarnya. Ini sebagai satu sumbangan bakti mereka. Dan apabila mengikuti latihan tu nanti, kita harap kita akan dapat bentuk mereka untuk menjadi guru yang berkualiti lah, insya-Allah. Zami, saya membaca juga tentang Teach for All. Adakah persamaan di situ, dan bagaimana kita tahu yang ialah setiap negara itu mempunyai ada uniqueness dia sendiri dan sebagainya. Jadi bagaimana kita mengadaptasikan dia dalam keperluan Malaysia? So Teach Malaysia adalah negara pertama di ASEAN yang menggunakan program ni, dan negara-negara lain termasuk India, China, Brazil, Peru. Dan betul cakap Tuan bahawa setiap negara mempunyai cabarannya masing-masing. Tapi model Teach for All ni prinsipnya biasa saja. Dapatkan bakat yang tertinggi, latihan selama 2 bulan sebelum masuk sekolah. Lepas tu 2 tahun di sekolah tu, di sekolah berprestasi rendah, mereka diberikan latihan in-service training yang dikatakan oleh Datuk tadi. Kemudian prinsip yang paling penting adalah untuk membina satu jaringan alumni ataupun yang sudah habis 2 tahun ni, supaya dalam 2 tahun ni mereka dapat bersefahaman macam mana nak menukarkan hala tuju atau takdir kanak-kanak. Dan dengan pengalaman mereka selama di sekolah tu, sebagai alumni, mereka boleh bekerjasama di pihak swasta ataupun pihak kerajaan untuk membuat pertukaran dari segi sistemik. So mereka tidak perlu menjadi cikgu selama 2 tahun, tapi boleh keluar kan. Tapi jaringan tu yang paling berkuasa. Dan bukan saja di Malaysia saja yang tengah mengikut bakat-bakat yang terbaik, tapi fikir tentang jaringan alumni ni dengan di India, China, UK, US. Di UK sebanyak 8% daripada bakat Oxford dan Cambridge keluar apply untuk program ni, tapi semua mereka tak masuk kerana ciri-ciri kepimpinan yang kami cari tu betul-betul tinggi dari segi rasa hormat, empati untuk kanak-kanak kan susah. Tapi Datuk, saya rasa yang cukup menarik dalam ni ialah apabila pelajar-pelajar budak-budak ni tengok ada abang yang hebat dan sebagainya, dan apabila selepas 2 tahun tu dia kembali, dia ada satu pertalian, maknanya tiba-tiba ada role model di depan mata dia. Saya rasa itu penting tak? Itu juga satu daripada tujuan dia, untuk mereka menjadi role model yang baik kepada anak-anak ini. Dan apa yang menariknya program ini, kalau dalam bahasa Inggeris kita kata Teach for Malaysia, bila kita terjemahkan mengajarlah untuk Malaysia, ini sebagai satu dorongan untuk mereka ini boleh menabur bakti untuk bidang pendidikan ini. Jadi kalau kita lihat tadi seperti saya nyatakan di awal, kita memang sekarang sentiasa berusaha untuk meningkatkan lagi kualiti guru, kerana kita percaya ini adalah faktor yang penting menentukan prestasi pelajar dan seterusnya bagi kita menyahut seruan Perdana Menteri kita, iaitu untuk membangun dan mengekalkan modal insan yang berkualiti tinggi bertaraf dunia. Jadi kita perlu teruskan usaha ini. Alhamdulillah, akhir-akhir ini kita telah mendapat banyak mereka yang berminat untuk menyertai profesion ini dalam kalangan mereka yang mempunyai prestasi yang baik. Dan boleh saya katakan saringannya begitu stringent sekali. Contohnya bagi program sedia ada kita, sebab Teach for Malaysia ini merupakan salah satu program yang kita ada. Bagi program sedia ada pun baru-baru ni kita mendapat permohonan lebih daripada 100,000 calon yang memohon untuk lebih kurang 5,000 tempat.
It's becoming very competitive dan kita berharaplah kita boleh dapat calon yang baik, yang mempunyai minat yang tulen lah untuk menjadi guru, dan insya-Allah melalui sistem latihan kita yang berkualiti tinggi juga kita dapat melahirkan guru yang berkualiti. Okey, saya terpaksa berhenti rehat sebentar. Bila kita kembali nanti, boleh kita bincang tentang bagaimana nak membuatkan benda ini sustainable. Yalah, dia kerja 2 tahun, kemudian datang dan ini pusingan-pusingan itu, dan akhirnya bagaimana kita mengukur kita sebenarnya dah berjaya berdasarkan apa? Adakah naiknya markah budak ke, ataupun apakah cara kita mengukur kejayaan kita akhirnya? Kita berhenti rehat, akan kembali selepas ini.